Lagi sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adil Hidayat. Selamat pagi dan pertama sekali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak JKKN kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk nak bercerita kepada anda tentang Artificial Intelligence tanpa menyentuh aspek teknikal Artificial Intelligence tu. Jadi saya ada 25 minit macam tu dan insyaAllah saya akan cubalah terangkan sebaik mungkin lah. Okey, jadi memandangkan kita nak bercakap tentang Artificial Intelligence, maka sudah semestinya saya rasa ramai di antara kita dekat sini yang dah pernah dengar tentang Artificial Intelligence ataupun mungkin pernah baca tentang Artificial Intelligence ataupun dengan nama pendek dia AI ataupun dalam bahasa Melayu dia kecerdasan buatan. Dan dalam masa yang sama juga saya rasa mungkin ramai di antara kita sekarang ni yang memang dah menggunakan AI. Sama ada menggunakan AI secara sedar ataupun tak sedar. Jadi memandangkan tema kita hari ini adalah untuk yang AI dalam bidang seni, budaya dan sebagainya, maka saya akan banyak fokus AI itu dalam benda-benda yang melibatkan visual dan juga audio. Jadi sebelum saya teruskan, maka saya nak tunjuk dulu dekat anda gambar ni. Okey, memandangkan ni pagi, orang dah kena jam, semua orang tengah sakit kepala kan. Saya tunjuk dulu benda yang menyeronokkan. Salah satu keupayaan AI yang dibincangkan pada tahun ni lah, kalau ikutkan 2022-2023, adalah keupayaan dia untuk nak menghasilkan gambar yang sangat realistik. Jadi disebabkan itu, saya nak minta jasa baik anda semua untuk pilih gambar di antara kiri dengan kanan tu, gambar mana yang dihasilkan oleh AI dan gambar mana pula yang dibuat ataupun diambil oleh manusia. Try angkat tangan. Saya akan buat satu ya, angkat tangan. Siapa yang rasa gambar belah kiri ni dibuat oleh AI? Angkat tangan je. Jadi kalau anda rasa yang tu kiri, maka yang tak angkat tangan tu akan pilih belah kanan. Cuba angkat. 3. Beberapa. Yang selebihnya rasa apa? Yang belah kanan. Sebab apa belah kanan anda rasa macam AI yang buat? Sebab mata dia nampak lawa sikit kan? Itulah dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kedua-dua gambar ini adalah dihasilkan oleh AI. Kita boleh set dalam AI itu untuk nak meletakkan imperfection, maksudnya ketidaksempurnaan. Dan ketidaksempurnaan itulah yang menyebabkan orang percaya itu manusia. Dan itulah adalah salah satu keupayaan AI yang menarik. Dan insyaAllah kawan saya nanti, Hazwan akan cakap lebih banyak tentang itulah. Alright. Pengenalan seronok kan semua kan. Jadi saya ada banyak video, jadi saya tekankan video kan. Antara orang kata apa, antara beberapa, dia sebenarnya macam ni tau. Kita semua duduk dalam dewan ni sebab kita dengar pasal AI dan kita nak tahu pasal AI. Tapi macam saya kata tadi, kita dah banyak dah gunakan AI dan mungkin anda tak sedar pun. AI ni ada banyak aplikasi dia, ada banyak kegunaan dia dan memang dah diguna pakai tanpa kita sedar. Contoh ni saya tunjuk dekat anda satu video di mana ada benda yang kita panggil sebagai drone ni ataupun robot dan sebagainya, di mana drone ni digunakan untuk nak menghantar barang. Dia hantar barang, tak kisahlah anda beli barang kat Tesco ke apa ke, dah banyak negara yang pakai. Contohnya United Kingdom, contohnya US, contohnya Beijing, China, semua dah pakai. Benda ni hanya boleh dibuat apabila adanya benda yang dipanggil sebagai Artificial Intelligence. Sebab Artificial Intelligence tu diperlukan untuk nak memulihkan benda tu berjalan. Nak tahu masa bila nak corner, nak tahu masa bila nak berhenti, nak tahu masa bila nak elak daripada kena langgar dengan lori dan sebagainya. Itu tujuan dia. Itu adalah salah satu contoh AI. Dan untuk pengetahuan anda, benda ni dah dibuat dekat 5-6 tahun dulu. Video ni adalah 5-6 tahun dulu. Kalau kita tengok dekat Malaysia, mungkin kita rasa macam perak ayam sebab kita tak nampak benda tu. Itu je beza dia. Tapi dekat tempat lain, mereka dah tak perak ayam, mereka tak perak, mereka tak heran pun. Benda ni duduk berjalan dekat tepi jalan. Macam tu sahaja. Salah satu contoh penggunaan AI. Lagi sekali saya ulang, dia nampak pelik dekat Malaysia sebab kita tak pakai lagi. Ataupun kalau ada pun mungkin tiba-tiba boop keluar dalam berita, lepas tu besok mati tu. Contohnya. Satu contoh. Selain daripada tadi, kalau anda tengok tadi anda nampak macam scale yang kecil. Okey, kereta yang hantar barang dan sebagainya. Sebenarnya kalau drone tu kan, dia bukan hanya kereta. Malah Amazon dah gunakan drone yang boleh terbang. Drone ni ada banyak kategori. Untuk nak hantar barang. Malah ada juga drone yang digunakan untuk nak hantar buku daripada perpustakaan. Kita yang tak buat macam tu lagi. Okey, bila kita nak bercakap pasal AI yang lebih advance, AI juga digunakan untuk nak benda macam ni. Digunakan dalam kereta untuk nak membolehkan kereta tu pandu sendiri. Autonomous driving car kan. Sekali lagi saya cerita dekat anda, kalau kita nampak benda ni dekat Malaysia macam tiba-tiba kalau ada saya orang Pulau Pinang, kita cakap bahasa kasar sikit tau. Tu cerita dia. Dia kalau tiba-tiba ada seorang yang pakai kereta macam ni, lepas tu dia tunjuk kat TikTok, maka tiba-tiba TikTok dah dapatlah 1 juta orang. Tapi kalau benda macam ni ditunjuk dekat China ke dekat UK dan sebagainya, tak ada orang kisah pun sebab benda tu dah common. Macam apa yang anda tengok dekat sini, ini adalah salah satu level 4. Okey, dia ada banyak level. Ini adalah level 4 punya autonomous driving car di mana anda boleh masuk dalam kereta tu dan anda boleh letakkan destinasi anda. Contohnya saya duduk kat Saya Berjaya, saya nak datang kat Matic Ampang ni dan saya tahu memang jam gila kat sini. Saya tekan dan saya boleh tidur. Dan insya-Allah saya akan sampai tak ke alam barzah lah, akan sampai kat sini. Tapi ada kebarangkalian kalau accident lah kan. Tapi dia akan sampai. Maksudnya dah sampai pada tahap waktu tu. Dan saya baru balik dari China, memang pergi kepada sana untuk nak buat benda-benda macam ni.
Apa yang menariknya adalah, satu benda yang paling susah untuk dicari dekat China adalah stesen minyak. Sebab apa? Majoriti kereta dekat sana adalah kereta elektrik. Dan kebanyakan kereta elektrik itu adalah yang macam ni, autonomous car. Maksudnya anda masuk dalam tu, anda tekan nak pergi kat mana, dia akan tahu masa bila nak break dan sebagainya. Satu contoh AI. Okey, boleh lah. Jadi anda dah nampak contoh-contoh AI. Paling mudah. Jadi, autonomous car ni bila dah pakai? Dah lama juga, bertahun-tahun lamanya. Kalau antara yang paling popular dekat Malaysia, kalau kita tahu adalah apa? Contohnya macam Tesla dan sebagainya. Dah lama. Jadi persoalannya di sini kan, kalau dah lama, kenapa tiba-tiba baru hari ni anda semua nak ada dekat sini untuk nak bersembang pasal AI? Kenapa? Tahun 2023, adakah tiba-tiba malaikat lalu dan suruh cakap pasal AI? Cerita dia senang. Dia hanya ada satu sebab dan satu sebab sahaja kenapa anda semua nak duduk kat sini. Pada hujung tahun lepas, ataupun dalam lebih kurang awal tahun ni, muncul satu aplikasi yang berasaskan AI. Yang mana kalau anda tengok logo dia belah kiri ni, yang mana nama dia adalah ChatGPT. Muncul aplikasi itu boleh diguna pakai oleh orang, dan orang tengok keupayaan aplikasi itu, dan orang kata, aplikasi ni pakai AI. Dan tiba-tiba semua dalam bahasa Penang ni dipanggil terkejut beruk, dan pakai ramai-ramai nak tahu pasal AI. Saya cakap macam ni sebab nak mengengage, sebab saya tahu pukul 9 pagi boring kan. Dan untuk pengetahuan anda, benda ChatGPT ni bukan dibuat pada hujung tahun lepas ataupun awal tahun ni. Dia dah dibuat lama. Majoriti daripada kita tak pernah kisah dan tak pernah tahu pun. Sebab kita tak nampak. Dan apabila dipopularkan dan apabila dibuka kepada umum, maka tiba-tiba semua orang nak bercakap pasal AI. Semua. Dan kalau saya nak fokus sikit kepada Malaysia, salah satu lagi aplikasi yang menarik, yang tiba-tiba semua orang Malaysia seronok nak tengok, adalah benda yang sebelah tu. Gambar kapal. Gambar kapal itu merujuk kepada aplikasi ataupun platform Midjourney. Jadi Midjourney itu yang macam diterangkan oleh moderator tadi, dia adalah satu platform yang boleh menghasilkan generative AI, yang menghasilkan gambar. Jadi kedua-dua ini akan diterangkan dengan lebih panjang lebar oleh rakan-rakan saya selepas inilah, insya-Allah. Okey, nampak kan? Jadi, kalau tadi saya dah cakap dekat anda, AI ni dah lama, AI ni dah lama, AI ni dah lama berapa lama? Saya cuba terangkan sikit nah. Ni saya bagi pengenalan sikit dia. Salah satu orang ataupun salah seorang lah yang bertanggungjawab untuk nak memperkenalkan AI adalah orang ni, John McCarthy ni. Salah seorang, dia dengan rakan-rakan dia memperkenalkan AI pada satu persidangan yang berlangsung pada 1956. Pada waktu tu mereka coin perkataan artificial intelligence tu. Jadi mereka buat AI ni sebelum saya lahir lagi. Mak saya tak kahwin lagi pada waktu tu. Dah lama dah. Jadi berbalik kepada persoalan kita, AI ni dah lama, ada setengah daripada sebelum kita lahir lagi. Jadi kenapa sekarang baru kita nak tengok? Itu persoalan yang paling besar kan. Alright, jadi nampak sejarah dia kan? Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang AI itu sendiri. Jadi kalau orang tanya adakah AI itu baru buat 2023? Dah lama dah. Dia dah naik, dia dah turun. Dia dah naik, dia dah turun. Ni naik balik dan tengah turun. Itu sekali naik balik kalau ada aplikasi yang baru. Contohnya macam tu. Jadi, apabila saya kena bagi penjelasan ataupun introduction tentang AI, maka saya akan bercakap sedikit saja dekat anda apakah itu AI. Jadi kalau saya nak mempermudahkan AI secara layman ataupun secara bahasa manusia biasa, maka saya boleh terangkan macam ni. Artificial intelligence tu dia adalah satu bidang ataupun satu cabang dalam computer science ataupun sains komputer. Di mana AI ni dia mengkaji machine intelligence. Okay, saya boleh cerita benda yang sangat teknikal dan tapi saya tak akan cerita teknikal, saya akan cuba terangkan dengan secara yang habis mudah apa benda AI. Jadi AI ni kerja dia ataupun konsep dia adalah ataupun idea asal dia adalah untuk nak memberikan satu-satu mesin, tak kisahlah application ke komputer ke apa ke, keupayaan untuk nak menjalankan sesuatu tugas ataupun menyelesaikan sesuatu masalah sebagaimana seorang manusia boleh buat. Dengan bahasa mudahnya, kita nak suruh komputer tu jadi orang. Ayat dia lebih kurang macam tu, kalau nak senang faham. Itulah dia artificial intelligence. Dan dekat sini saya kena tekankan, AI tu bukan produk tau. Sebab anda nampak tiba-tiba phone ada AI, kamera ada AI, semua benda ada AI. Dia bukan produk, dia adalah konsep. Di mana benda tu tak payah ada manusia buat, orang boleh tolong buat. Salah satu cerita yang paling senang, anda bawa keluar handphone Android, ada AI picture kat situ, anda ambil gambar, muka anda jadi lawa, betul tak? Kalau tak ada AI, kena ada manusia yang tolong edit muka anda tu. Tapi dengan menggunakan AI, benda tu dah dibuat siasat oleh komputer, dengan apa saja cara, muka anda jadi lawa, walaupun tak lawa. Contohnya macam tu. Okay, boleh tak? Alright, jadi sedikit lagi penerangan tentang artificial intelligence sebelum kita masuk kepada bahagian yang lagi, orang kata apa, lagi tinggi kan.
Jadi dalam dunia ni AI kita boleh bahagikan kepada dua jenis. Jadi ada satu kita panggil dia sebagai AI yang lemah dan ada satu lagi kita panggil dia sebagai AI yang kuat. Saya buat direct transition daripada weak AI dan strong AI. Apa yang anda nampak sekarang ni dan kemungkinan besar apa yang anda akan nampak dalam kehidupan kita sekarang ni hanyalah weak AI, AI yang lemah sahaja. Okey, jadi dalam dua kategori besar ni, dia ada beberapa jenis lah. Jadi kalau saya cerita sikit, dalam AI lemah tu dia ada satu benda yang dipanggil sebagai Artificial Narrow Intelligence. Anda mungkin pernah baca benda ni ataupun terlintas, jadi saya cerita sikit lah. Dia punya singkatannya dia panggil ANI. Jadi Artificial Narrow Intelligence ni adalah merujuk kepada AI yang membuat tugas yang tertentu. Contohnya macam Midjourney, menghasilkan gambar, ChatGPT, mengkelak tulisan, ataupun Siri dalam iPhone yang boleh bercakap dengan anda, Natural Language Processing. Benda-benda yang tertentu. Dan kalau anda rasa benda tu semua sangat sempoi dan dahsyat, itu adalah kategori AI yang paling lemah. Dan hanya beberapa peratus sahaja keupayaan AI yang betul. Itu. Okey, jadi sekarang anda dah tahu yang lemah. Jadi kita akan tengok semua hari ni, pendek kata sepanjang masa ni, adalah benda yang lemah sahaja. Jadi apa benda AI yang kuat tu? Saya cerita secara umum lah. Jadi dalam kategori AI yang kuat ni, dia ada dua benda. Satu tu dipanggil sebagai Artificial General Intelligence ataupun AGI dan satu lagi dipanggil sebagai Artificial Super Intelligence ataupun ASI. Panjang cerita dia, teknikal, tapi saya akan cuba cakap secara mudah. AGI itu maksud dia apa? Satu jenis AI yang boleh buat macam-macam benda, serentak ataupun tak kisah satu masa ke apa ke, dan sampai satu tahap, dia boleh belajar daripada kesilapan dia sendiri untuk nak perbetulkan benda tu. Dia dah sampai tahap macam tu, dia ada self-learning. Itu satu cerita. ASI itu benda apa pula? Super Intelligence itu benda apa pula? Super Intelligence itu secara mudahnya adalah satu Artificial Intelligence yang mana dia punya keupayaan tu adalah dah melangkaui keupayaan manusia biasa. Contohnya dia buat kira time travel ke apa ke, kita tak tahu. Maksudnya dah sampai satu tahap, manusia tak boleh nak buat benda tu. Itu kategori-kategori dia. Jadi, kalau anda tengok macam weak AI senang, boleh tunjuk ChatGPT, Midjourney dan sebagainya. Jadi anda berfikir, AGI itu apa dia? ASI itu apa dia? Mari saya tunjuk satu contoh kemungkinan ASI. Jadi mungkin anda pernah nampak, alamak, tak perlu pergi ke depan. Ni lah, tak ada AI kan. Belakang sikit. Tak bergerak. Pergi depan balik. Ting. Pergi depan balik. Tekan spacebar. Contoh dia tak nak saya buat. Itulah contoh ASI kan. Kenal tak benda yang ada badan kala biru, tangan bulat macam geram, macam getah? Kenal kan? Kenal kan? Kita rasa benda ni lawak dan kita nampak benda ni masa kita lahir dulu dan kita rasa benda ni macam kartun Doraemon dan sebagainya. Cerita dia senang sahaja. Ini adalah satu contoh Artificial Super Intelligence. Dia boleh duduk dengan anda, dia boleh berfikir macam manusia, dia tahu nak buat apa, dia ada perasaan, dia boleh buat macam-macam, dia boleh menyelesaikan banyak masalah yang mungkin manusia tak boleh selesaikan dan pengetahuan dia melangkaui pengetahuan kita. Dan dia boleh buat lawak dan bentuk dia macam kucing. Dan sebenarnya Doraemon ni adalah seekor British Shorthair sebenarnya. So, dia kala biru. Kita, pendek katanya, cara senang nak jawab dia lah macam ni. Apabila satu hari nanti anda nampak Doraemon, ataupun benda yang seangkatan dengan Doraemon, maka anda sudah tahu pada waktu tu anda sedang melihat ASI. Jadi kalau tak nampak lagi, tak ada lagi lah. Contoh dia. Senang faham kan? Nampak kan? Okey, boleh. Selesai. Alright. Jadi, beberapa contoh penggunaan AI pada hari ini. Jadi ada macam-macam AI, ada banyak benda, tapi memandangkan macam saya kata tadi, kita adalah orang yang lebih visual dan lebih audio sekarang ni, maka saya akan tunjuk beberapa contoh penggunaan AI yang popular dalam 2022-2023 tu. Okey, contohnya, ni saya ambil satu contoh lah. Ada cerita, kan kita tahu apa benda nama cerita dia? Indiana Jones, betul. So, pelakon dia adalah Harrison Ford. Jadi, kalau anda tengok cerita Indiana Jones tu, dia ada sebahagian scene di sana di mana Harrison Ford tu dimudakan. Jadi, itu sebenarnya adalah menggunakan AI. Jadi, kalau anda tengok dekat sini, yang belah kiri tu adalah dia punya gambar yang asas sekarang. Yang belah kanan tu adalah yang dia kata dia turunkan age tu. Dia mudahkan bertahun-tahun lah. Jadi, kalau anda tengok kan, sekarang ni anda nampak perbezaan dia. Tapi kalau saya mungkin contoh tiba-tiba saya tunjuk satu saja video, maka anda mungkin rasa itu adalah video yang diambil dalam mungkin 20 tahun dulu, contohnya macam tu kan. Jadi ini adalah salah satu keupayaan AI yang popular sekarang ni. Okey, contoh satu. Jadi bila saya tunjuk yang kata gambar Indiana Jones tu, mungkin ada orang rasa macam, okey, saya buat filem, saya yang perikal grafik, saya orang yang design benda-benda berkaitan dengan grafik visual dan sebagainya, dan nak buat benda macam tu tak senang. Kita perlukan ramai orang, kita perlukan bajet 30 juta daripada KKD dan sebagainya. Jawapan dia tak. Ini saya ambil satu contoh guide dalam YouTube yang sebenarnya ada banyak guide dalam YouTube yang ajar anda untuk nak buat benda-benda yang pelik. Antaranya adalah kita boleh buat face swapping. Kita boleh swap face tu. Jadi benda ni dia dalamkan satu kategori benda yang orang kata tak elok, dipanggil sebagai deep fake. Jadi deep fake tu apa dia? Kita boleh ambil satu video, contohnya saya berlakon dalam video tu dan saya boleh gunakan muka orang lain pada muka saya.
Contohnya macam tiba-tiba saya duduk sembang atas stage ni dan saya boleh ambil muka Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mana nampak dia sekarang duduk atas ni. Contohnya macam tu. Dan saya boleh tunjuk dekat anda kan, macam sekarang ni kalau anda tengok contoh ni, filem ni asalnya dilakonkan oleh Brad Pitt. Tapi kita keluarkan dia punya output tu, di mana pelakon tu kita gantikan dengan Leonardo DiCaprio. Untuk nak buat, kalau anda tengok macam ni kan, nampak macam real kan? Macam sekarang ni kita tengok cerita Superman, Henry Cavill, lepas tu kita letak muka John Cena dekat sana. Untuk nak buat benda ni, anda tak payah pandai, anda tak payah tahu programming melampau, anda tak payah ada komputer Mac yang baru dengan harga 53,000, tak payah. Anda tak payah tengok channel saya pun. Anda cuma kena tahu YouTube dan anda cuma kena ada satu sifat sabar dan anda kena ada masa. Boleh dibuat dengan satu komputer biasa sahaja. Macam saya kata tadi, anda masa, ada kesabaran, ada teringin nak belajar ilmu, boleh dibuat. Dan anda boleh nampak macam ni. Kalau anda nak hasil yang lebih baik, anda kena invest masa yang lebih banyak sikit. Dia punya keyword dekat sini adalah masa. Bukan duit, bukan pengetahuan. Masa. Faham tak? So, isu dia dekat situ. Jadi, kalau saya nak tunjuk dekat anda satu contoh deepfake yang popular kan, anda boleh tengok satu akaun TikTok ni. Nama akaun TikTok ni adalah Deep Tom Cruise. Kenapa dia kata Deep Tom Cruise? Sebab video-video ni adalah video Tom Cruise yang dia menggunakan konsep deepfake tadi. Orang yang buat video ni adalah orang lain, pelakon lain. Tapi dia train dia punya AI system tu untuk nak menghasilkan video Tom Cruise. Jadi kalau saya tunjuk dekat anda tengok video ni, anda boleh buka. Memang ada. Tengok follower ada sampai 5 juta. Tom Cruise ni pun ada kat situ. Ini bukan Tom Cruise. Dan video ni dia ambil menggunakan handphone. Dan apa yang dia buat, macam anda tengok muka dia tu semua, diubah menggunakan AI. Dan ini adalah salah satu contoh generative AI. AI yang menghasilkan benda. Jadi AI ni dia ada dua. Dia ada satu dipanggil sebagai generative AI dan satu lagi dipanggil sebagai AI yang boleh banyaklah. Tak apa, kita fokus satu ya, senang. Okey, satu contoh. No? Itu kalau kita bercakap pasal visual. Dalam masa yang sama juga, okey, memandangkan kita tak ada mikrofon kat sini, tapi saya tunjuk dekat anda. Salah satu lagi feature AI yang menarik sekarang ni adalah anda boleh ubah suara anda kepada suara orang ataupun siapa-siapa saja. Contohnya ia adalah satu video anda boleh tengok kat YouTube nanti di mana dia ubah suara dia secara real time. Dia nak jadi Barack Obama ke, nak jadi siapa ke, nak jadi pelakon ke apa ke, boleh. Tapi mungkin kalau, dan apa yang menariknya adalah tool ni adalah free tool, ada dalam internet. Kalau free tu mungkin keupayaan dia rendah sikit, tapi anda bayar dapat keupayaan lebih sikit, macam tu. Dah ada. Dan apa yang lagi menariknya adalah, kalau anda, saya tak tahulah, mungkin ada di antara anda pernah nampak berita ni ataupun mungkin tak ada, tapi saya tolong cerita. Pada awal tahun ni bulan Januari 2023 ni, Microsoft dia ada memperkenalkan sekejap satu tool di mana kalau anda record suara saya dalam 3 saat. 3 saat sahaja. Contohnya saya bersembang sekarang ni, anda buka phone, anda record, anda masukkan dalam tool tu, dia boleh auto-synthesize, atau bahasa mudahnya, kita boleh generate satu teks ayat menggunakan suara saya. Anda hanya perlu audio recording 3 saat. Tak payah tunggu 3 minit, bukan 3 jam, tak payah masuk dalam booth untuk train buat voice over punya style ke apa, tak payah. Record daripada mana-mana, sumbat dalam sistem tu, dia boleh buat. Kita boleh type katakanlah 3 perenggan, anda akan dengar saya yang sembang. Benda ni sangat kontroversial sampai satu tahap dia tutup. Nah, so satu contoh. Okey, boleh noh? Itulah dia. Alright, jadi beberapa contoh dia lah. Okey, jadi sekarang saya masuk kepada bahagian yang dekat-dekat penghujung dah. Jadi kalau nak cakap tentang dia kata, apakah itu kebaikan dan keburukan AI? Jadi senang saja sebenarnya. AI ni dia ada kebaikan dia ada keburukan dia. Saya boleh kata hampir 50-50. Contohnya kalau anda nak tahu apakah kebaikan AI, terlalu banyak, sangat banyak. Contohnya ni saya bagi satu contoh yang paling mudah. AI digunakan untuk nak detect cancer dalam patient. Contohnya kalau kita nak tengok kan, kita buat MRI scanning, semua kan keluar benda tu kan. Jadi biasanya pihak doktor akan check, dia akan tengok manual scanning. Jadi mungkin anda tak ada kanser pada waktu tu, mungkin ada benda yang akan menyebabkan anda dapat kanser selepas tu. Jadi dah ada sistem sekarang ni yang boleh detect kebarangkalian anda untuk nak dapat kanser. Contohnya macam tu. Ataupun nak detect kanser yang mungkin orang tak dapat detect. Kan? Antara beberapa benda. Dan AI juga digunakan untuk nak buat ubat-ubat bagi penyakit yang tak ada. Yang maksudnya ubat yang tak ada untuk penyakit yang ada. Contohnya mungkin AIDS dan sebagainya. Dah dibuat untuk macam-macam. Antara kebaikan AI. Antara keburukan AI dia, bila keluar ChatGPT, ramai orang hilang kerja. Antara orang yang paling ramai terkesan dengan apabila ChatGPT itu keluar adalah orang-orang yang melibatkan penulisan, contohnya copywriters dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ChatGPT boleh buat kerja mereka lebih baik pada harga lebih murah dan dia tak ada masalah pekerja nak cuti, mak sakit dan sebagainya. Buang ya. Contohnya macam tu. Dan disebabkan inilah cerita ni jadi sangat isu sangat besar, terutamanya di US dan sebagainya. Maka kalau anda mungkin geng-geng writers akan tahulah, the Writers Guild of America ni mereka bantrai. Okey, geng ni apa dia? Geng yang terlibat daripada orang yang menulis dalam filem, dalam drama dan sebagainya. Pendek kata dalam industri kita ni, seni kan, mereka semua ni
Pendek katanya pergi tunjuk perasaan lah, nak suruh mengharamkan AI. Sebab kebanyakan daripada mereka tu, kerja-kerja mereka digantikan dengan benda-benda semudah macam ChatGPT. Itulah dia. Malah ada cerita yang paling baik kalau macam anda lecturer dan sebagainya kan. Salah satu universiti yang terkenal dekat atas muka bumi ni, Harvard, akan menggunakan lecturer AI pada semester depan. Berita ni berita tahun ni, so semester depan mungkin tahun depan kot. Itu Tara University dekat Harvard. Kita kat Malaysia tak tahu, pakai ganti semua, senang. Kan? Salah satu contohnya. Sebab apa? Sebab belum ada lagi manusia yang lagi pandai daripada ChatGPT tu. Kita tak bercakap pasal orang yang buat dia. Kita nak bercakap pasal orang yang boleh melawan hasil dia. Tu cerita dia. Okey, boleh nah? Jadi pada masa depan, masa kita dah hampir pendek ni, jadi pada masa depannya, ada orang tanya saya, adakah perlu kita kisah pasal AI? Ada tolong cerita kat semua orang, kita kena ambil peduli kan? Jadi untuk nak ceritakan kepada anda benda tu, maka saya akan tunjukkan benda ni sajalah. Pada tahun 2017 dulu, kebetulan 2017 dulu, dua kuasa besar dunia iaitu China dengan Russia buat statement pasal AI. Dalam tahun yang sama tau. Jadi China kata, jadi oleh Beijing tu untuk merujuk pada seluruh negara China tu, China cakap, dia kata pada 2030 ni kita nak sampai satu tahap bila orang dengar pasal AI dia akan fikir macam AI itu adalah made in China. Maksudnya dia nak China tu jadi peneraju kepada AI sampai satu tahap dialah yang paling tinggi kat situ, dan bila orang sebut pasal AI orang akan ingat China. Tu yang pertama. Lepas tu yang kedua, Russia. Dia punya presiden Putin tu cakap, dia kata negara mana yang menguasai AI akan menguasai dunia. Ini adalah pada 2017. Dan apa yang menariknya adalah pada tahun 2023 tahun ni, kedua-dua negara tu berkolaborasi dalam banyak bidang dan antaranya adalah artificial intelligence dan 5G. Jadi kalau anda nak tanya saya AI itu penting ataupun tak, tengok mereka ni. Jadi kalau kita rasa AI itu tak penting, maka saya akan ambil ayat yang diberikan oleh ASI yang comel tadi, Kala Biru, dia akan kata macam ni. Dia pernah kata kepada Nobita, jadi kalau kita rasa AI itu tak penting, maka kita akan tergolong dalam kumpulan Nobita tu. Okey, baiklah. Alright, maka saya rasa dah habislah saya punya presentation. InsyaAllah sampai sekarang itu je lah. Terima kasih, harap apa yang disampaikan ini dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan kepada anda tentang AI. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.